Kita nak bercerita tentang satu slot terbaru di dalam program Tanyalah Ustaz di TV3, iaitu nama slot ini adalah Tahanan Tanya Ustaz, di mana saya rasa program ini ataupun slot ini sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh mana-mana lagi stesen televisyen, ya, dan di mana ianya memberi ruang dan juga peluang bagi penghuni di sebalik tembok batu ini untuk bertanyakan soalan-soalan agama kepada para tetamu di studio. Apa kata sekarang ini, jom kita saksikan promo Tahanan Tanya Ustaz. Mereka terpisah di sebalik tembok dan jeriji besi. Mereka insan yang diuji, mereka tabah melaluinya. Bantu mereka mencari ilmu dan cahaya ilahi. Ikuti Tahanan Tanya Ustaz menerusi Tanyalah Ustaz bermula Oktober ini akan datang di TV3 dan TV9. Itulah tadi Tahanan Tanya Ustaz. Menerusi program Tanyalah Ustaz pastinya menyantuni mereka yang selama ini kita mungkin pandang serong. Kita tidak mengenali bagaimana kehidupan mereka dan apakah cara mereka untuk mencari keampunan. Itulah akan menjadi antara intipati program ini yang kita ingin kenali dengan lebih lanjut lagi. Dan bersama kita hari ini pastinya mereka yang betul-betul memberikan komitmen yang cukup tinggi untuk menjayakan segmen yang sangat berilmiah ini. Bersama kita hari ini yang berbahagia Datuk Muhammad Sakri Haji Yollah, Pengarah Penjara Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga bersama Haji Ahmad Nur Sulaiman, Pendamping Eksekutif Tanyalah Ustaz. Sihat, ya? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita dah melihat promo tadi, kita memahami antara intipati ini adalah sesuatu yang bukan senang untuk dikecapi kerana kita faham ini antara kita bercakap berkenaan dengan stigma masyarakat dan sebagainya. Jadi mengapa program Tanyalah Ustaz memilih pendekatan ini? Apakah intipati dan juga orang kata objektif terjadinya slot yang sangat-sangat menarik ini? Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Sofia bagi Datuk. Alhamdulillah, seperti yang Sofia katakan tadi, bagaimana idea ini boleh lahir untuk kita menggarap sebuah program yang kita anggap sebagai pertama kali dalam sejarah penyiaran di Malaysia. Yeah. Sebenarnya salah satu daripada sebab-sebab ini adalah apabila kita sentiasa bertemu dengan pegawai-pegawai penjara, membuka ruang dan kesempatan kita untuk berlakunya percambahan idea. Jadi selepas daripada itu kita fikir, sebab kita orang TV, Sofia kan, jadi kita fikir ada baiknya tahanan-tahanan ini kita paparkan di TV dalam sebuah rancangan soal jawab agama. Maka kita garap rancangan Tanyalah Ustaz itu satu slot khas diberikan kepada mereka dalam satu slot yang kita namakan sebagai Tahanan Tanya Ustaz. Dan Sofia juga harus kita juga sama-sama faham bahawa dalam Tanyalah Ustaz ini sehari dia bersiaran 2 jam. 2 jam, dan kalau purata dalam setahun kita ada 720 jam untuk ke udara. Jadi dari segi masa, siaran Tanyalah Ustaz ini merupakan siaran yang mewah lah kita katakan. Jadi why not? Kenapa tidak kita berikan peluang kepada tahanan mereka yang berada dalam tembok penjara ini? Sebab mereka juga sebahagian daripada kita. Betul. Dia adalah sebahagian pada anggota masyarakat. Betul. Dan selepas tamat daripada proses populariti, mereka kembali semula kepada masyarakat. Dan kita betul-betul pastinya melihat setiap seorang individu tahanan itu mempunyai penceritaan mereka sendiri, pendekatan. Barangkali soalan-soalan yang ditanyakan juga akan memberikan ilmiah yang lebih besar lagi kepada masyarakat. Dalam pandangan yang berbahagia Datuk sendiri, selaku Pengarah Penjara Selangor dan juga Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, melihat pendekatan rancangan Tanyalah Ustaz untuk mewujudkan slot ini, apakah pendapat melihat konsep ini diterjemahkan untuk memberikan mereka peluang yang selama ini telah pun berada dalam penjara sekian lama untuk bersuara dan mungkin bertanyakan soalan-soalan kepada mereka yang boleh membantu mengubah kehidupan mereka? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pihak TV3 dan juga MCI. Program Tahanan Tanyalah Ustaz ni adalah satu program baru yang sebenarnya yang Ustaz beritahu tadi adalah satu yang jurung kali kita adakan di Jabatan Penjara. Oleh bagaimanapun, saya nak maklumkan dulu bahawa program pemulihan di Jabatan Penjara ini kita mempunyai plan yang tersendiri, iaitu plan penghuni ihsan yang mana telah pun berjalan hampir 20 tahun yang telah diprogramkan di penjara. Dalam plan ini kita mempunyai modul yang beri pemulihan kepada fizikal, kepada kerohanian, latihan kemahiran dan juga penyesuaian di balik penghuni kepada masyarakat. Dalam program kerohanian ini
kita selalulah melihat bahawa program agama ini dilaksanakan secara umum, secara ceramah, secara kelas, secara kelas-kelas yang khusus. Program Tanyalah Ustaz melalui TV3 ni, saya rasa satu program yang baru yang diterjemahkan dalam bentuk program kami, iaitu dalam reform pemulihan. Yeah. Sebelum ni kita lihat rata-rata banduan akan berdepan dengan ustaz, berdepan dengan NGO secara berdepan, yang mana mereka lebih kepada kaedah yang agak biasa. Jadi dengan kaedah ini kita lihat suatu benda yang agak baru, dan saya berharaplah dengan program yang menarik ini banduan boleh meluahkan persoalan-persoalan agama yang mereka hadapi, yang mereka timbulkan di dalam diri mereka, supaya ustaz-ustaz yang berada di dalam program ini, yang saya dipahamkan ustaz-ustaz yang hebat-hebat, dapat membantu mereka dalam memulihkan, memahami agama, membimbing mereka untuk ke arah yang lebih baik dalam kehidupan mereka sendiri. Mengorak langkah pertama adalah untuk memastikan mereka mempunyai pemahaman tertentu kan. Dan bukan sahaja itu, saya rasakan ini adalah satu pendekatan yang sangat luar biasa. Yang kita tahu yang orang awam tidak mudah untuk memasuki kawasan penjara itu, apatah lagi untuk menjalankan penggambaran dan sebagainya. Dari perspektif Tuan Haji sendiri, adakah terdapatnya mungkin perancangan kekangan tertentu untuk merealisasikan idea ini dari permulaannya? Terdapatkah mungkin antara perincian yang perlu diperlihatkan sebelum bermulanya penggambaran? Ya, Sofia dan juga penonton. Seperti yang dinyatakan oleh Datuk juga, kalau kita lihat Jabatan Penjara, apa yang saya faham, mereka telah melakukan banyak reformasi, perubahan dari segi pemulihan untuk tahanan-tahanan yang terbabit. Jadi saya melihat mereka lebih terbuka. Penjara itu lebih terbuka untuk masyarakat dan juga kita media untuk menghampiri mereka. Dan di dalam pada itu juga kita mempunyai ramai individu-individu, pakar-pakar, sukarelawan yang boleh bersama-sama untuk membantu pihak penjara. Jadi saya melihat walaupun ada kekangan-kekangan tertentu dari segi SOP-nya sewaktu kita rakam, memang adalah perkara-perkara yang perlu kita ikuti SOP penjara itu. Dan tetapi selepas daripada rakaman itu, kita perlu hantar tip rakaman itu kepada pihak penjara juga untuk mereka melakukan tapisan. Dan selepas semuanya okey, insya-Allah ia akan dapat disiarkan. Jadi itu adalah norma. Tapi yang saya tertarik, Sofia, adalah bagaimana Jabatan Penjara ini sifat keterbukaan mereka. Mereka terbuka dan bersama-sama mengajak masyarakat mengambil tenaga untuk membantu dalam proses pemulihan tahanan itu sendiri. Saya sukakan perkataan keterbukaan itu. Nah, adakah keterbukaan ini juga ditunjukkan daripada mereka tahanan-tahanan banduan-banduan? Adakah mereka memang bersungguh-sungguhnya ingin turut serta? Bagaimana daripada tinjauan Datuk sendiri? Daripada tinjauan kita, daripada peluang yang kita berikan kepada tahanan-tahanan ni, dapati boleh katakan majoritilah tahanan-tahanan ini ingin ikut serta dalam program ini. Tapi kita dah tetapkan hanya 10 orang untuk satu-satu sesi. Jadi mereka hanyalah menjadi penonton untuk program-program yang akan disiarkan di TV3 nanti. Dalam bentuk keterbukaan tadi, sebenarnya Jabatan Penjara dalam reformasi ke arah 2/3, kalau kita tahun 2030, kita akan berusaha ke arah 2/3 tahanan-tahanan ini akan diberi pemulihan dalam komuniti. Maknanya hanya 1/3 sahaja banduan-banduan yang akan berada dalam penjara dipulihkan dalam penjara. 2/3 lagi kita akan eksposkan ke dalam masyarakat, dan kita akan pulihkan mereka di dalam masyarakat. Dan masyarakat memain peranan, dan NGO memain peranan, dan TV3 pun juga memain peranan untuk membantu mereka memulih mereka untuk menjadi insan yang menjadi warga negara yang berguna kepada negara kita.
Itu yang menjadi polisi kita ke arah tahun 2030. Saya boleh katakan ini antara mungkin orang kata restart button, tetapi pastinya dengan mempunyai well prepared lah, betul-betul bersedia untuk mengharungi apa yang selepas kehidupan selepas penjara itu. Mesej terbesar yang nak disampaikan oleh tahanan tanya ustaz ini, apakah yang mungkin menjadi orang kata objektif apabila tertimbulnya idea ini dan sekarang ini telah pun akan disiarkan tidak lama lagi 4 Oktober ini? Apa sebenarnya mesej terbesar yang ingin disampaikan kepada mereka dan juga penonton rakyat Malaysia? Ya, saya suka soalan Sofia. Mesej terbesar yang ingin Tanyalah Ustaz sampaikan menerusi slot tahanan tanya Ustaz, tak lain tak bukan, adalah untuk memberi dan mengajak penonton memahami erti hidup seorang tahanan itu sendiri. Dan selepas daripada tahanan ini balik kepada masyarakat, mereka tak wajar disisihkan. Mereka jangan disalah anggap dan berilah mereka peluang. Jadi melalui rancangan Tanyalah Ustaz, tahanan tanya Ustaz ini kita mengharapkan agar masyarakat sedar dan faham bahawa tahanan ini adalah sebenarnya sebahagian daripada kita. Jadi jangan disisihkan mereka. Jadi sebab itu kita angkat sedikit kekuatan ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Kita tampilkan mereka. Yang hari ini kalau kita lihat Tanyalah Ustaz, pemain-pemainnya yang selalu bertanyakan soalan adalah daripada individu-individu, pemanggil telefon, WhatsApp ataupun FB. Tetapi hari ini kita bagi mereka motivasi, peluang dan ruang untuk mereka bertanyakan soalan. Jadi tak ada pemisahan di luar. InsyaAllah. Cukup murni dan cukup kita berkuasa sekali. Memang memberikan impak yang sangat besar, saya boleh kira. Dan saya memang sejujurnya tak sabar nak menonton segmen ini. Dan akhir sekali bagi Yang Berbahagia Datuk pula. Bagaimana Datuk melihat ini, inisiatif ini, wujudnya segmen rancangan ini untuk menyantuni mereka yang telah pun berada di dalam penjara sekian lama. Secara ringkasnya, apa yang Datuk inginkan daripada usaha ini? Usaha murni kita ni, saya harap bantuan-bantuan ataupun orang tahanan di dalam penjara ni boleh mengambil peluang untuk bertanya-tanya soalan, bertanya-bertanya yang perkara-perkara yang mereka muskilkan sebelum ini. Dan kepada masyarakat, mereka dapat melihat program-program pemulihan yang telah dilaksanakan di dalam penjara bukan telah terkongkong di dalam situasi di dalam penjara sahaja, di dalam suasana di penjara sahaja. Kita melakukan pemulihan berbagai kaedah yang mana tujuan dia adalah untuk memulihkan mereka dan mengembalikan mereka kepada masyarakat dalam keadaan yang bersedia, dalam keadaan yang cukup ilmu agama yang boleh menjadi pendidik, menjadi pembimbing mereka selepas dibebaskan. InsyaAllah. Baik, dengan ini kita ucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Muhammad Zakri Haji Dollah, Pengarah Penjara Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dan juga Haji Ahmad Nur Sulaiman, Penerbit Eksekutif Tanyalah Ustaz, kerana sudi meluangkan masa. Terima kasih Sofia. Terima kasih Sofia. Kita pun tidak sabar sebenarnya bagi anda yang di rumah, kalau anda ingin saksikan juga, ia akan bermula 4 Oktober 2020 dengan topik Jalan ke Syurga. Dan pastinya ahli panel Ustaz Roslan Muhammad dan akan dikendalikan oleh Dai Anas. Kita ingin anda untuk buka minda anda untuk melihat dan meninjau bagaimana kita boleh menyantuni mereka yang mungkin mempunyai sejarah silam yang gelap tetapi tidak bermakna itu adalah pengakhiran kehidupan mereka. Kita akan berehat seketika, sekembalinya banyak lagi pengisian segalanya di Malaysia hari ini. Mereka terpisah di sebalik tembok dan jeriji besi. Mereka insan yang diuji, mereka tabah melaluinya. Bantu mereka mencari ilmu dan cahaya ilahi. Ikuti tahanan Tanya Ustaz menerusi Tanyalah Ustaz bermula Oktober ini, akan datang di TV3 dan TV10.